Hari ni kita ada 2 topik baru yang kita nak belajar tuan-tuan. Ya, tapi sebelum tu kita ulang kaji dulu. Boleh? Baik. Pada minggu lepas tuan-tuan, ya, pada minggu lepas kita ada belajar satu tajuk yang kita namakan sebagai syarat. Ya. Satu tajuk yang kita namakan sebagai syarat. Syarat-syarat dalam bahasa Melayu, terjemahan dia juga adalah syarat tuan-tuan. Ya. Jadi syarat-syarat ni apa dia? Syarat ini saya dah terangkan pada tuan-tuan. Syarat ialah sesuatu yang tergantung dengan sesuatu. Sesuatu yang bergantung dengan sesuatu tuan-tuan. Ada dia, ada kita. Tak ada dia, tak ada kita. Engkau pergi, aku pergi. Kau tak pergi, aku tak pergi. Sesuatu yang bergantung kepada sesuatu tuan-tuan. Betul? Kemudian, apa lagi contoh yang kita dah belajar? Jika engkau makan, nescaya engkau kenyang. Jadi, ya, nak kenyang tu dia bergantung kepada makan, tuan-tuan. Itu syarat. Boleh? Dan macam mana kita nak tahu ayat dalam Al-Quran itu, ayat syarat, tuan-tuan? Ya, kita dah belajar pada minggu lepas. Jawapan dia, ya, jawapan dia ialah jika ayat itu dimulai dengan salah satu di antara dua kalimah syarat ni, tuan. Ya. Salah satu di antara 2 kalimah syarat. Okay. Sama ada dimulai dengan man ataupun in. Ini 2 ni tuan-tuan kita panggil sebagai kalimah syarat. Ya. Kita panggil sebagai kalimah syarat tuan-tuan. Boleh? Man ni isim ke fi'il ke haraf? Man dia adalah kalimah isim. In isim ke fi'il ke haraf? In adalah kalimah haraf tuan. Boleh? Baik. Apa terjemahan man? Apa terjemahan in? Man terjemahannya ialah siapa saja. In terjemahannya ialah jika tuan. Jadi apa saja ayat Al-Quran yang tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran lepas ni, dia bermula dengan sama ada man ataupun in, maka ketahuilah ayat itu adalah ayat syarat. Tulis dekat ruangan komen tuan. Ingat lagi ke tak ingat? Ya. Lagi ke tak ingat tuan? Ya. Jadi dalam Al-Quran ada ke tak ada ayat syarat? Ada. Macam mana nak tahu? Tengok. Ada saja permulaan dia bermula dengan man, siapa saja ataupun in, jika. Maka pada waktu itu, ayat itu adalah ayat syarat. Okay? Ahsantum. Semua kata ingat. Terbaik. Ya, terbaik. Selepas kita dah tahu ayat itu adalah ayat syarat, kan? Adakah lepas dah tahu ayat itu ayat syarat kita nak biarkan tuan? Tak ada. Kita ada 2 perkara yang kita kena cari. Ada berapa perkara? Ada 2 perkara yang kita nak kena cari, tuan. Tulis dekat ruangan komen. Setiap kali jumpa syarat, apa yang kita nak kena buat? Ya? Yang ini saya nak kena tanya, tuan-tuan. Ya? Apabila jumpa syarat, apa yang kita nak kena buat, tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya? Tulis dekat ruangan komen. Setiap kali jumpa syarat, tuan-tuan, apa yang kita nak kena buat? Tulis dekat ruangan komen. Okay? Sebab saya dah suruh tuan-tuan ingat kaedah saya, kan? Saya dah minta tuan-tuan untuk ingat kaedah saya. Itu yang paling penting tu. Puan Ruby Abdullah. Ya? Puan Ruby Abdullah tak ikut kaedah saya. Kaedah saya wajib ikut walaupun tak popular. Ya? Kaedah saya wajib ikut walaupun tak popular. Boleh? Ya, tuan? Okay, baik. Ahsan. Ya. Apabila kita jumpa ayat syarat, ya, kalau kita jumpa ayat itu, dia dimulai dengan man ataupun in, maka sudah barang tentu ayat itu ayat syarat. Satu.
Dan apabila kita jumpa ayat syarat, saya dah ajar tuan-tuan wajib pegang kaedah saya walaupun tak popular. Walaupun sebelum ni tuan-tuan belajar dengan 10 ustaz. 10 ustaz tu mengatakan yang lain. Tiba-tiba saya kata yang lain. Okay? Maka tuan-tuan wajib ikut saya lah. Boleh? Iaitulah setiap kali kita jumpa ayat syarat, tuan-tuan, kita kena cari dua perkara. Kan? Kena cari dua perkara, tuan-tuan. Yang pertama kita kena cari syarat dulu. Ya? Yang pertama kita kena cari syarat dulu, tuan. Tak cari syarat, tak akan jumpa yang kedua, iaitulah jawab syarat. Ya? Kena cari berapa perkara? Cari dua perkara. Cari syarat, cari jawab syarat. Cari syarat, cari jawab syarat. Ya? Jadi hari ni sebab semua jawab betul ni. Seorang dua je. Tuan-tuan pun tak ramai kan. Kalau kelas yang lain, hari ulangan ni, hari ni hari ulangan tuan-tuan. Confirm akan ramai yang jawab. Cari jumpa syarat, cari jawab syarat. Dia takkan jawab, cari syarat dulu. Dia terlupa kan. Tapi buat tuan-tuan tak ramai. Semua jawab betul pula. Jadi tak perlu nak membebel panjang kan. Okey, baik tuan. Ya. Jadi apabila kita jumpa ayat syarat dalam Al-Quran, yang pertama kita kena cari syarat sampai jumpa tuan. Ya. Yang kedua kita nak kena cari jawab syarat. Boleh? Baik, tengok saya. Ustaz, macam mana nak tahu ayat syarat daripada mana sampai mana? Jawab syarat daripada mana sampai mana? Yang ini pun kita dah bahas pada minggu lepas tuan. Ya. Kita dah belajar. Apabila kita sebut ayat itu ayat syarat, ya. Yang kedua kita kena cari syarat, cari jawab syarat. Sekarang ni macam mana nak cari syarat? Macam mana nak cari jawab syarat? Syarat dari mana sampai mana? Jawab syarat daripada mana sampai mana? Yang itu pun kita dah belajar, saya dah bagi tahu pada minggu lepas tuan-tuan. Dalam ayat syarat tuan-tuan, yang pertama dia mestilah ada kalimah syarat. Mestilah ada kalimah syarat tuan-tuan. Boleh? Ayat syarat kalau tak ada kalimah syarat, dia tak boleh panggil ayat syarat. Ya? Dan kita dah belajar, ya, kalimah syarat ni ada berapa? Ada dua sahaja. Ya? Kalimah syarat ni ada berapa? Ada dua sahaja yang kita baru je cerita tadi. Kenapa anak panah saya ni tak ikut cakap? Okay, yang pertama man, yang kedua in. Ini sahaja tuan. Ya? Ini sahaja yang popular dalam Al-Quran. Baik. Kemudian selepas daripada kalimah syarat, selepas tuan-tuan jumpa kalimah syarat sama ada man ataupun in, biasaannya selepas kalimah syarat tuan-tuan akan jumpa kalimah fa'al. Tak kira lah fi'il apa pun tuan-tuan. Madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke tuan-tuan. Yang penting fi'il. Fi'il. Dan fi'il itu kita namakan sebagai fi'il syarat. Fi'il itu kita namakan sebagai fi'il syarat. Fi'il syarat tuan-tuan. Apa makna? Dalam ayat syarat selepas daripada kalimah syarat, kita akan jumpa fi'il syarat. Fi'il syarat. Selepas fi'il syarat, tuan-tuan. Selepas fi'il syarat, tuan-tuan akan jumpa kalimah haraf. Kalimah apa? Kalimah haraf. Haraf. Haraf itu kita namakan dia sebagai haraf jawab syarat. Haraf itu kita namakan sebagai haraf jawab syarat. Dan saya dah bagi tahu tuan-tuan, ya, haraf jawab syarat yang popular dalam Al-Quran ada berapa? Ada dua sahaja. Ya. Haraf jawab syarat yang popular dalam Al-Quran tuan-tuan hanya ada dua sahaja. Tak banyak ustaz. Ya, tak banyak tuan. Banyak-banyak nak buat apa? Pening kepala kita tuan. Ya. Jadi yang pertama kita ada fa, yang kedua kita ada li. Ini dua sahaja tuan. Dua ni saja haraf jawab syarat. Tak banyak.
Dan kedua-duanya ini kita nak mudah tuan, kita terjemahkan sebagai nescaya. Ya. Kedua-duanya ini kita nak terjemahkan sebagai, keduanya kita terjemahkan sebagai nescaya. Fa pun nescaya, li pun nescaya tuan-tuan. Boleh? Dan selepas kalimah, selepas haraf jawab syarat, tuan-tuan akan jumpa satu lagi kalimah fa'il. Ya. Tak kiralah apa fa'il sekalipun tuan-tuan. Fa'il itu kita namakan sebagai fa'il jawab syarat. Ya. Tak kiralah apa sekalipun, fa'il apa pun tuan, fa'il itu namanya adalah fa'il jawab syarat. Tulis dekat ruangan komen tuan-tuan. Nampak ke tak nampak lagi ni? Ya. Masih nampak ke dah samar-samar tuan-tuan? Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Puan Nur Hashimah Hashim dah masuk pulung. Puan Nur Hashimah Hashim. Sebab saya tak nampak nama dia. Ahsantum. Ahsantum. Ya. Ahsantum. Semua kata nampak. Terbaik. Terbaik. Hebat. Hebat tuan-tuan. Ya. Yang penting kelas saya tuan-tuan kena faham. 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 Ya. Jangan hafal. Tak ingat Ustaz. Ustaz dah belajar dah. Tak ingat. Itu biasa tuan-tuan. Ustaz dah makin belajar. Makin tak ingat. Biasa tuan-tuan. Saya pun tak suruh tuan-tuan ingat. Tuan-tuan saya tak suruh tuan-tuan hafal. Yang saya suruh tuan-tuan faham. Apabila tuan-tuan faham. Ya, bila kita jumpa lagi. Saya sebut sekali lagi. Confirm insya-Allah tuan-tuan akan nampak. Itu penting. Kelas saya tak payah hafal tuan. Cukup untuk faham. Jadi cara nak faham mestilah fokus ketika saya sampaikan tuan-tuan. Jangan catat apa-apa. Itu sahaja. Boleh? Baik. Jadi bila kita dah tahu struktur ayat syarat. Ya, ayat syarat mestilah ada kalimah syarat. Ya, ada man ataupun in. Ya, selepas kalimah syarat kita akan jumpa fa'il syarat. Lepas itu kita jumpa haraf jawab syarat sama ada fa ataupun li. Ya? Dan selepas itu kita jumpa fa'il jawab syarat. Baik. Sekarang ni macam mana kita nak tahu syarat daripada mana sampai mana, jawab syarat daripada mana sampai mana. Tengok tuan. Ya? Ayat syarat dia bermula daripada kalimah syarat sampailah sebelum haraf jawab syarat. Ya? Saya tak kata sampailah selepas fa'il syarat. Tak boleh tuan. Saya cakap daripada kalimah syarat sampailah sebelum haraf jawab syarat. Sebelum fa ataupun sebelum li. Ya? Sebab apa Ustaz? Sebab kadang-kadang lepas fa'il syarat ni mungkin ada lagi ayat-ayat yang lain tuan-tuan. Boleh? Maka kita kena berhenti sebelum haraf jawab syarat. Daripada kalimah syarat sampailah sebelum haraf jawab syarat. Inilah yang kita panggil sebagai ayat syarat. Boleh? Dan ayat jawab syarat pula tuan-tuan bermula daripada haraf jawab syarat sampailah habis ayat kita tuan-tuan. Maka ayat itu kita panggil sebagai ayat jawab syarat. Dekat ruangan komen. Senang ke susah? Tulis dekat ruangan komen. Senang ke susah? Senang ke susah? Saya mencari Puan Hashimah tuan. Ni kita ada seorang sahabat kita yang kategori istimewa lah. Ya? Hebat tuan-tuan.
Cuma nama dia saya tak nampak. Puan Nur Hashimah nama dia. Nur Hashimah Hashim. Ahsantum. 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 Ya. Ahsantum. Semua kata senang. Terbaik. Terbaik. Okey, baik tuan-tuan. Jadi, yang ni saya nak tuan-tuan fokus pada saya. Ya. Fokus pada saya tuan. Ada satu perkara yang saya nak bagi tahu terkait dengan syarat yang saya tak bagi tahu pada minggu lepas. Ya. Apabila kita sebut ayat syarat tuan-tuan, ya, ayat syarat dia mestilah ada kalimah syarat, ada fa'il syarat, ada haraf jawab syarat, kemudian last sekali akan ada fa'il jawab syarat. Itu yang biasa tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ada masa-masanya tuan-tuan, ada masa-masa ketikanya tuan-tuan akan jumpa ayat syarat yang bentuknya macam mana? Ada kalimah syarat, ada fa'il syarat, tak ada haraf jawab syarat. Dia terus pada fa'il jawab syarat tuan. Okay? Ada masanya tuan-tuan akan jumpa ayat syarat yang mana tak ada haraf jawab syarat. Kalimah syarat ada. Fa'il syarat ada. Fa'il jawab syarat pun ada. Tapi haraf jawab syarat yang tak ada tuan-tuan. Boleh? Baik, tengok saya. Contoh ni macam mana Ustaz? Contoh yang biasa tuan-tuan mungkin pernah dengar kan? Ayat. Man jadda. Man jadda wajadah. Man jadda wajadah. Wa ni bukan haraf tuan. Wajada ni satu kalimah. Wajada. Wajada satu kalimah tuan. Boleh? Baik. Apa terjemahan dia? Terjemahan dia dan siapa saja. Man siapa saja. Jadda ni yang berusaha. Dan siapa saja yang berusaha. Siapa saja yang telah berusaha. Wajada nescaya dapat. Nescaya dapat. Dapat apa? Dapat hasil. Baik. Man jadda wajadah. Siapa saja yang telah berusaha, nescaya akan dapat hasil dia. Saya nak tuan-tuan tulis dekat ruangan komen. Ayat syarat daripada mana sampai mana, jawab syarat daripada mana sampai mana. Ayat kita hari ini ayat syarat ke bukan ayat syarat? Ayat syarat sebab bermula dengan kalimah syarat. Man kan. Jadi jumpa ayat syarat, apa nak kena buat? Cari syarat, cari jawab syarat. Syarat daripada mana sampai mana, jawab syarat daripada mana sampai mana. Tulis dekat ruangan komen. Ya. Tulis dekat ruangan komen. Ustaz tak tahu. Bedal. Ya. Tak tahu Ustaz. Bedal. Ya. Man jadda wajadah. Siapa saja yang telah berusaha, nescaya dapat hasil. Kan? Nescaya dapat hasil. Siapa buat, dia dapat. Boleh? Boleh tuan. Syarat dari mana sampai mana? Jawab syarat daripada mana sampai mana? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ahsan. Ahsan. Ini yang lain. Ahsan tu. Terbaik. Ya, terbaik. Ya, jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan, walaupun tak ada haraf jawab syarat, tuan-tuan boleh tahu. Ya, tuan-tuan insya-Allah boleh tahu syarat dari mana sampai mana, jawab syarat daripada mana sampai mana. Syarat mana tuan? Syarat bermula daripada man sampailah sebelum wajadah. Kan? Ini ayat syarat. Ya. Jawab syarat mana? Wajadah.
wajada ini adalah jawab syarat, ya. Ahsantum. Ya. Ahsantum. Boleh? Ustaz, haraf jawab syarat tak ada, tapi terjemahannya nescaya. Kenapa? Saya nak bagi tahu tuan-tuan, walaupun tak ada haraf jawab syarat, kita letak juga terjemahan nescaya. Boleh? Walaupun tak ada haraf jawab syarat, kita letak juga terjemahan nescaya. Supaya apa? Supaya kita boleh jumpa syarat daripada mana sampai mana, jawab syarat daripada mana sampai mana. Okey? Baik. Boleh dekat ruangan komen tuan-tuan. Setakat ini senang ke susah? Setakat ini senang ke susah tuan? Tulis dekat ruangan. Okay? Tulis dekat ruangan komen. Tulis dekat ruangan komen. Ahsantum. Ahsantum. Ya, baik. Semua kata senang. Sekarang ni habis topik ulangan tuan. Kita nak masuk topik yang baru. Ya, baik. Kita nak masuk pada topik yang baru tuan-tuan. Baik, tuan-tuan tengok sekejap pada ayat kita tuan-tuan.